Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar yang hadir untuk sambung sesi kelas kita untuk sesi yang kedua. Kita akan sambung lagi tajuk kita iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, kita lihat soalan nombor 2 ni. Soalan nombor 2 ni melibatkan satu kotak lah. Okey, melibatkan satu kotak. Cumanya yang tadi tu soalan yang pertama dia ada dua kotak. Dia ada dua kotak tapi kali ini dia ada satu sahaja. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan soalan yang melibatkan satu kotak sahaja? Okey. So kita baca dulu soalan ni. Dua keping kad dipilih secara rawak dari kotak itu. Maksudnya dia terus ambil dua kad. Okey, dia ambil dua kad terus. Okey. So macam mana kita nak fikirkan satu orang tu dia akan ambil dua kad. Okay, katakan saya dekat sini saya main ambil je dua kad tu. Okey, saya ambil, mungkin saya ambil huruf K, mungkin saya ambil huruf E. Jadi kalau saya ambil dia punya kad tu akan semakin berkurang lah dalam kotak tu. Okey, kad tu akan semakin berkurang. Jadi katakan kalau saya ambil huruf E dan huruf S, samalah kad tu akan berkurang. Apa-apa kad yang saya ambil, maksudnya dalam kotak tu akan berkuranglah kadnya. Selagi saya ambil, selagi tu dia akan berkurang. Dan di sini diberi satu ayat, satu demi satu tanpa kembalikan ataupun satu demi satu tanpa pengembalian. Okey, maksud dia dekat sini, kalau saya ambil satu persatu, okey, maksudnya saya ambil dua kad kan. Saya kena ambil satu demi satu. Maksudnya saya kena ambil, bukannya ambil serentak dua-dua, tak, bukan Tapi saya kena ambil satu kad, lepas tu ambil lagi satu kad. Maksudnya pelan-pelan. Ambil tu pelan-pelan. Jadi contohnya kalau saya ambil E, baru saya boleh ambil lagi sekali. Mungkin saya boleh dapat A ke, macam itulah. Tak adanya kalau saya ambil terus dua kan, tak ada. Dia maksudnya ambil dulu, berhenti sekejap, lepas tu ambil lagi. Macam itulah. Tanpa pengembalian ni pula maksud dia, kalau saya dah ambil huruf E, saya tak akan letak balik. Maksudnya kalau saya dah ambil huruf E, maksudnya biar je lah E tu kan. Biar saya pegang, saya catatkan E. Contoh. Tak boleh letak balik. Jadi kad tu akan berkurang, dia akan berkurang satu. Jadi disebabkan kita tak reti nak kira macam mana bentuk dia, so kita pun buat satu konklusi. Kalau kita buat pemilihan yang pertama, kita akan baca seperti kekemasan kan. Kita akan baca dari segi dari sudut pertama lah. Maksudnya pengambilan yang pertama. Ni kita ambil yang pertama, ini yang first. Yang first ni saya tuliskan secara menegak. Kekemasan. Kemudian yang second ni saya ambil secara melintang. Yang ni saya dah terangkan tadilah. Kenapa menegak, kenapa melintang. Kalau menegak sebabnya dia adalah kali pertama saya ambil. Kalau dia melintang adalah kali kedua saya ambil. Cuma soalan ni dia cakap hitung kebarangkalian. Maksudnya tak perlu pun senaraikan ruang sampel. Jadi tak payah pun awak buat kaedah jadual, tak payah pun awak buat senaraikan ruang sampel. Hanya terus cari jawapan dalam bentuk pecahan sahaja. Jadi tak apa kita buat macam ni sebab kita nak kasih nampak. Okey, kita nak kasih nampak. Contohnya kalau saya ambil huruf K, contohnya saya ambil huruf K, saya ambil kat sini first. Yang first ni contohnya saya ambil huruf K. Jadi K kat sini dah tak ada lah. Sebabnya saya ambil tanpa kembalikan. Maksudnya saya ambil tanpa kembalikan, jadi K tu dah hilang lah. K yang pertama ni dah hilang. Tapi katakan kalau saya ambil huruf E, okey, saya ambil huruf E ni. Okey, saya ambil huruf E. Jadi huruf E yang kedua ni dah tak ada lah. Sebabnya saya dah ambil, saya tak pulangkan balik. Jadi tinggal berapa kad dekat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sahaja yang tinggal. Jadi apa yang saya nak buat kesimpulan kat sini, apabila saya ambil K, saya tak akan dapat lagi kad yang sama. Saya tak akan dapat lagi kad yang sama, jadi kat sini kita boleh katakan kosong lah kat sini kawasan ni kosong, X. Jadi sama juga kalau saya ambil E, huruf E ni pun saya tak akan dapat. Saya akan dapat E yang lagi satu sahaja. E yang depan ni saya tak akan dapat. Sebab benda tu adalah yang saya dah dapat tadi, tak dapat lagi lah. Dia dapat sekali sahaja. So kita punya bentuk macam mana? Kita punya bentuk macam ni lah.
kosong dekat kawasan E dan E. Okey. K dengan K tak boleh dapat, E dengan E tak boleh dapat. Ulang lagi, K yang kedua ni pun tak boleh dapat dengan K yang kedua. Dia akan jadi berturutan sampailah bawah. M dengan M tak boleh, A dengan A tak boleh, S dengan S tak boleh. Sampailah habis. Maksudnya di sini itulah rumus untuk tanpa pengembalian. Okey, rumus tanpa pengembalian. Maksudnya kawasan yang sama ni tidak akan dapat. Mustahil. Okey. So next, saya nak bagi tahu lagi untuk kita elakkan menggunakan kaedah jadual untuk kita kira berapakah nilai semua. Kita kena tahu nilai semua sebabnya kalau kita tak dapat nilai semua, kita tak dapat nak baca kebarangkalian. Okey, nilai semua ni, okey, biasanya kita akan kira lah setiap ruang. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ni banyak ni ruang ni. Banyak sangat ruang. Macam mana awak nak kira? Macam mana awak nak kira ni? Banyak sangat ruang kan? Jadi cara nak senang, okey, kita sebenarnya boleh kira dari segi baris darab laju. Kita boleh kira dari segi baris darab laju. Jadi kat sini, awak kira ada berapa? Okey, awak boleh darabkan dekat yang sini. Ada berapa? Cuba kita kira. K, maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, jadi kita ada 9 kad lah. Kita ada 9 kad. Ni 9 kad kan? Kali dengan 9 kad. Okey, kita kali dengan 9 kad. So, kita dapat 9 kali 9. Okey, 9 kali 9. Cumanya dia special sikit. Dia sama macam tadi. Cumanya dia special sikit. Dia ada perkataan tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian ni saya dah bagi tahu dah. Yang warna merah ni maksudnya kawasan yang kosong. Okey, kawasan yang kosong. Maksudnya yang tak boleh dapat lah, yang mustahil dapat. Okey, yang mustahil dapat ni kawasan X. Jadi kawasan X ni ada berapa kita kena tolak lah. So kita tolak ada berapa ni? Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, jadi rumus yang kita boleh guna ialah barisan pertama, first, darab second, tolak dengan tolak dengan kawasan ni. Kawasan ni dia punya ni. Tolak dengan N lah. First darab second tolak dengan N. N tu maksudnya bilangan yang mustahil. Okey, bilangan yang mustahil kita dapat. So bilangan yang mustahil kita dapat tu ada 9. Okey, jadi 9 kali 9 dapat 81. Okey, NS maksudnya 81 tolak 9. So NS kita ialah 72. Banyak sangat. Sebab tu soalan ni dia tak cakap jangan senaraikan. Sebab tu kita tak payah senaraikan sebab terlalu banyak sangat nilai semua. Okey. Jadi nilai semua kita ada 72. Okey. Kalau awak rajin ni awak kiralah balik. Ada berapa kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai habis. Okey, awak rajin sangat kan? Kira satu semua ni. Nanti sama juga kita akan dapat 72. Tapi kalau nak cepat boleh je kalau kita darabkan baris darab laju. Okey, baris dia ada 9, laju dia ada 9. Jadi baris dia 9, laju dia 9, total 81. Dia wajib tolak dengan 9 ni sebabnya ada tanpa pengembalian je. Kalau tak ada, tak payah tolak. Contohnya macam tadi, soalan nombor 1. Dia tak ada perkataan tanpa pengembalian. Sebab tu, kita terus darab je. Kita terus darabkan baris darab laju. So, kalau kat sini kita ada 4. Okay, kita ada 4, kita ada baris kita ada 4. Kemudian laju kita ada 2. So, 4 darab 2 dapat 8. Jadi, dia terus jawapan dia NS ada 8 lah. Okay, ni 4. 4 darab 2 sama dengan 8. So, NS dia memang automatik dapat 8. Okay. Tapi sebabkan dia tak ada perkataan tanpa pengembalian, dia tak ada langsung perkataan tanpa pengembalian tu. Jadi, tak perlu pun tolak. Okay, tak perlu tolak.
Kalau ada perkataan tanpa pengembalian baru kena tolak. Nak tolak dengan berapa? Design dulu kotak macam ni, tengok berapa banyak dia tolak. Kotak ni tak payah lengkapkan pun. Just design sahaja, reka sahaja. Reka untuk kita lihat macam mana bentuk dia. Okay, macam mana bentuk tanpa pengembalian. Okay, jadi NS kita boleh carilah. Ni saya tulis balik lah sebab serabut. Okay, ni. Saya tulis balik. NS sama dengan 9 kali 9 tolak 9. So, kita akan dapat 81 tolak 9 sama dengan 72. 9 tu maksudnya tanpa pengembalian. Ni saya tulis tanpa pengembalian. Kalau tak ada tanpa pengembalian, tak payah tolak. Itu je. Okey. Saya dah buat sedikit catatan. Okey, jadi sekarang ni kita sambung sikit soalan dia. Ni baru nak jawab soalan. Belum jawab lagi. Kita baru je nak cari nilai semua. Sekarang ni kita kena jawab soalan dia lah. Soalan dia cakap hitung kebarangkalian. Maksudnya tak perlu pun senaraikan. Terus bagi jawapan dalam bentuk pecahan. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama diberi kat sini situasi. Diberi kat sini situasi. Kad pertama yang dipilih. Yang pertama kad pertama. Kad pertama mestilah dekat sini yang ni first. Ni first. Ini second Ni kad yang second. Kad yang pertama dipilih mestilah mempunyai huruf K, dan kad kedua yang dipilih mestilah mempunyai huruf N. Okey, kad yang pertama mestilah huruf K dan kad kedua mestilah huruf N. Jadi untuk cara kita buat ni, saya just bulatkan sahaja. K yang pertama ada dua ada dua K yang pertama. Okey, K sahaja. K untuk yang first dan N untuk yang second. N ada satu. So result dia, jawapan dia akan berada di sini dan di sini. Nampak tak yang saya tanda ni? Nampak saya buat lagi sekali Saya buat lagi sekali. First, soalan ni dia cakap kad yang pertama mempunyai huruf K dan kad yang kedua mestilah mempunyai huruf N. Maksudnya dia nak dua-dua tu memenuhi syarat. Yang first ni mestilah huruf K. Yang first ni mestilah huruf K. Huruf K ni macam-macam boleh dapat. Sini dapat, sini dapat, sini dapat, sini dapat dan sebagainya. Maksudnya huruf K tu semua sebaris tu akan dapat. Tapi ingat, dekat sini perkataan ni digunakan perkataan dan. Dan maksudnya kita kena memuaskan lagi satu situasi. Kad kedua, second, kad kedua mempunyai huruf N. So N adalah dekat sinilah kekemasan yang paling last sekali huruf N. Jadi apabila kita baca, dia mestilah dua-dua tu dibulatkan. Dan kawasan yang dua-dua ni mestilah dia terimalah macam ni. Tik yang biru lah. Tik yang biru ni maksudnya huruf K ada, huruf N pun ada. Okey, tapi dengan syarat K tu mesti depan, N tu mesti belakang. Dia menjadi macam ni lah. Tak boleh lah kalau kita buat K kat sini, N kat sini. Maksudnya kita akan baca NK. NK, NK. Tak nak lah salah. Ni salah salah. Sebab itulah saya cakap susunan tu penting. First, mestilah bentuk seperti inilah, bentuk menegak. Second, mestilah bentuk melintang. Bacaan dia mestilah betul. Jadi, kena tahu macam mana bentuk dia. NK salah walaupun dia ada dua-dua huruf tu. Tapi dia nak susunan, yang first mestilah belah kiri, yang second mestilah belah kanan. Okay, so kita punya bacaan dia KN. Mesti KN, KN. So ada dua lah. Okay, ada dua KN. Satu KN dekat sini,
Satu KN kat sini kan. Satu lagi KN dekat sini. Okey, satu lagi KN kat sinilah. So ada dua jawapan. Jadi kehendak untuk soalan A ni kita dapat puaskan, kita dapat dua lah. Kita dapat dua daripada keseluruhan. NS ni kita dapat. NS ni adalah 72. Okey, NS ialah 72. Jadi kecilkan sahaja. 2/72 kecilkan dapat 1/36. Tekan je kalkulator. Kalau nak kecilkan tak tahu kan? Tekan je kalkulator, ambil kalkulator, buka, tekan 1/72. Okey, tekan 1 pula. 2/72. Tekan je 2/72, nanti dia auto kecilkan. Dia dapat 1/36. Dia macam ni, dia memang automatik 2 markah terus. Sebab soalan dia ekstrim sederhana susah lah. Dia tak adalah susah sangat, dia sederhana susah. Okey, jadi itulah cara apabila soalan pattern tanpa pengembalian. Jarang sangat dia minta awak tak senaraikan. Biasanya dia minta senaraikan, tapi kali ni dia tak minta senaraikan pun. Tapi tak apa, cara dia jawab dia sama je macam tadi soalan 1. Hitung kebarangkalian. Mesti jawapan dalam bentuk pecahan. Okey. Next, soalan yang seterusnya. Kat sini soalan yang saya nak bagi tahu sedikit, soalan ni kebat dia boleh katakan kategori kebat lah sebab ada banyak kad yang sama. Okey, kedua-dua kad yang dipilih mestilah mempunyai huruf yang sama. Maksudnya kita kena kira kad yang mempunyai huruf yang sama kecuali kawasan X. Kecuali kawasan X sebab tu saya kosongkan kawasan ni. Okey, so kita baca kawasan yang selain daripada kawasan X yang hurufnya sama. Contohnya dekat sini kita baca huruf K. Okey, kita baca huruf K kan. Kemudian sini pun ada huruf K. Jadi hurufnya samalah. Huruf K dengan K. K yang pertama dengan K yang kedua. Hurufnya sama. So kita tandakan right. Okay, tandakan right. Kemudian huruf I dengan huruf I yang lain. I dengan I kat sinilah. Ada. Okey, ada kat sini. Kemudian ada lagi tak? K kat sini. Ada ada. Kat sini K dengan K kat sini. So sinilah bacaan dia. Dia kena baca satu-satu ya, kena baca satu-satu. K kat sini dengan K kat sini, tapi ada lagi satu K di kat sini dekat bawah yang kedua ni dengan K yang first yang untuk yang second punya pemilihan. Dia ada bacaan dia banyak jenis. Sebab tu saya cakap baca daripada atas ke bawah. Okay, baca daripada atas ke bawah lah. So baca macam ni. Ni tak boleh ambil ni tak boleh ambil. So tinggal K yang ni sahaja. Lepas tu kita ambil yang I yang ni tak boleh ambil So ambil I yang ni yang tinggal sahajalah. Itu contoh yang saya nak bagi tahu. Kemudian bila awak ambil K yang ni tak ada. Jadi tinggal K yang first. So letak tanda right kat sini. Kemudian I yang first pula. I yang kedua ni, maksudnya I ni tak boleh pakai. Jadi I yang tinggal ialah I yang pertama. So kita ambil kat sinilah tanda right. Itu huruf yang sama. Ada lagi tak huruf yang sama? Huruf M. Dengan M tak boleh M jumpa M dia akan dapat X. Tak boleh. Tak boleh tak boleh. So apa lagi huruf yang sama? Huruf A boleh tak huruf A? Kita tengok huruf A. Huruf A dengan huruf A ni kena potong, tak boleh. Sebab dia akan jadi X. Tak boleh tak boleh. So ada lagi huruf A, ambil kat sini. Ya, boleh. A kat sini Jadi maksudnya kita akan dapat A dekat yang ni. Ya A yang ni dengan A yang ni. Oops. A yang ni dengan A yang ni kita akan dapat A yang ni pula. A yang ni kita akan dapat sinilah tanda right. Lagi satu A
Huruf S tak boleh, S tak boleh. A lagi satu ada dengan A yang pertama. So di sinilah. Okay, A dengan A. Jadi asalkan kawasan dia bukan kawasan X. Itu je. Asalkan kawasan dia bukan kawasan X. Jadi semua ni kita kena cari huruf yang sama satu-satu dengan detail, dengan teliti. Okey, kena cari dengan teliti. Dan yang ni merupakan kaedah jadual yang kita design sahaja. Tak perlu siapkan tapi design sahaja. Okey. So ada berapa tick kat sini? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita ada 6. 6 daripada 72. Kecilkanlah. 6 daripada 72. So dapat 1/12. Jadi soalan ni sangat susah. Soalan ni je lah, soalan B. Sebab apa? Sebab awak kena tentukan huruf yang sama dan pastikan dia tidak langgar X. Itu je. Huruf yang sama yang pastinya tidak langgar X. Maksudnya bukan bertemu pada X lah. Dia boleh langgar tapi dia tak boleh bertemu dekat X. Kan? Ni kalau saya buat balik ni awak nampak lah kedudukan dia macam mana. Okey, ni A kat sini. Okey, lepas tu A kat sini. Dia boleh jumpa kat sini A. Kat sini ada A lagi kat sini. Sekejap sini A. Kemudian dia ada E kat sini. Lepas tu dia ada E kat sini. K kat sini. Macam itulah. Okey, ni huruf-huruf yang sama yang bukan kawasan X. Okey, itu sajalah. Alright. So kalau awak nampak betul-betul kat sini awak boleh fahamlah soalan B. Jadi jawapan dia ialah 6/72 dan kalau boleh kecilkan supaya dapat 1/12. Okey. Itu berkenaan dengan soalan yang melibatkan huruf yang sama. Ni sekejap saya buat warna dia lah. Ikut warna jawapan A untuk warna biru, jawapan B untuk warna hijau. Ni sekejap KN. Okey. Okey. Sekarang ni kita baca soalan yang ketiga, soalan C. Kad pertama yang dipilih adalah huruf vokal. Cuba bagi tahu. Huruf vokal tu huruf apa? Tuliskan kat ruangan komen. Tuliskan huruf vokal kat ruangan komen. Semua huruf vokal yang ada lah, yang pernah wujud. Okey. A, E, I, O, U. Huruf yang vokal Selain daripada huruf A, E, I, O, U, kita panggil dia sebagai huruf konsonan. Jadi saya buat catatan sedikit. Huruf vokal ialah A, E, I, O, U. Manakala huruf konsonan ialah selain vokal lah. Selain vokal. Maksudnya selain vokal tu adalah huruf B, huruf C dan sebagainya. Okey. Jadi kat sini dia ada syarat dia. Syarat dia mestilah kad pertama. Kad pertama mestilah bentuk menegak. Kad pertama mestilah bentuk menegak. Dia mestilah huruf vokal. Jadi saya gunakan warna purple Huruf vokal A, E, I, O, U. Jadi kita bulatkan dulu. E kat sini, A kat sini. Kita bulatkan. Jadi kawasan dia, tengok kawasan dia, dia boleh jadi semua ni jawapan. Ni tik tik banyak sangat. Banyak sangat. Tapi ingat, dia ada syarat dia. Okey, dia ada syarat dia. Dia ada lagi satu syarat Syarat lagi satu dia menggunakan perkataan dan. Dan.
Dan ingat dan maksudnya dia kenalah kad pertama mestilah vokal, kad kedua mestilah konsonan. Ini mesti kena ikut dua-dua syarat. Kalau tak ikut tak nak. Itu je cerita dia. Jadi untuk tu kita kena bulatkan juga huruf konsonan pada yang second. Okey, pada yang second ni kita kena bulatkan. Jadi saya akan buat warna purple warna purple juga pada huruf konsonan untuk yang melintang. Okey, yang melintang ni huruf konsonan dia ialah K, huruf K, huruf M, huruf S, huruf N. Ada 5 huruf. Okey. So kita pun cantumkan sahaja warna purple ni. Kita dapat EK, kita dapat EK. Kita dapat AK, bukan AK yang senjata tu kita dapat AK kat sini. So ada 4 kat sini dan kita ada 3 kat sini, kita ada EK lagi sekali. EK, kita ada AK, kita ada AK. Banyak EK, 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 AK, 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 AK. Banyak betul. Lepas tu ada EM. Lepas tu ada EM lagi. EM, EM. Lepas tu ada AM. Lepas tu ada AM lagi. Banyak banyak. Dan kita ada ES. Kita ada ES. Kita ada AS. Kita ada AS. Dan ada lagi. Ada lagi. EN. Kita ada EN. Kita ada AN. Kita ada AN. Berapa banyak warna purple ni? Ada lagi satu yang tertinggal. EK. Jadi kan, saya perasan kat sini, dia memang ada banyak kat sini. Dia ada banyak. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20. Banyak 20. Banyak sangat 20. Dan bacaan dia mesti macam ni lah. Okay. Dia nak yang first huruf vokal. Okay. Yang second huruf konsonan. Dan kita mesti baca. Okay. Kita kena baca macam mana tau. Kita baca yang ni dulu tau. Kita kena baca yang first ni dulu. Tak boleh kita mula-mula baca yang ni. Second jangan. Jadi yang warna purple ni, kita mulakan baca dekat sini. Start daripada kiri dulu. Daripada menegak ni dulu. Jadi kita baca pun EK. Kita baca lagi EK. Lepas tu kita baca lagi EM, ES dan EN. Kemudian yang kedua pun kita buat benda sama. EK. Lepas tu kita jumpa lagi EK. Kita ada buat lagi EM, ES dengan EN. Ulang. Okay, benda tu akan ulang. Dan ulang lagi dengan AK, AK, MM, AM, AS, AN. Itu je lah. So, automatik dapat 20. Okey, kita dapat 20. Bahagikan dengan 72 lah. 72 tu memang NS dia. Kecil kan? 20 per 72. Dapat 5 per 18. Okey, dapat 5 per 18. Kecilkan saja. Saya saja je tulis dekat sini supaya nampak warna-warna dia. Warna biru ialah jawapan bagi A. Warna hijau ialah jawapan bagi B. Warna purple ialah jawapan bagi C. Sekarang kita kena cari jawapan untuk D pula lah. Dia akan jadi senang kalau kita design dulu kita punya table ni walaupun dia tak minta ruang sampel tu. Buat je lah untuk kita design kasih nampak. Okey, kalau kita nampak lagi jelas kita buat kerja. Ada pelajar dia guna peta pokok. Ada pelajar dia guna jadual. Mana-mana boleh. Asalkan yang senang. Tapi kalau peta pokok tu banyak sangat lah. Saya rasa cabang dia terlalu banyak. So better jadual je lah. Tak adalah makan space. Okay, so kita tengok lagi soalan D. Kat sini kita ada soalan advance. 3 markah soalan advance. Yang ni saya guna warna merah lah. Tak boleh, merah dah ada. Saya guna warna apa yang ada Sekejap kita tengok kat sini. Ada warna oranye.
Ada warna oren. Bolehlah warna oren. Okay, so kat sini kita baca kad pertama ialah huruf konsonan atau dia guna atau kali ini dia guna atau pula. So kita baca dulu first konsonan, kedua huruf K. Yang first konsonan, yang kedua huruf K. So kita bulatkan dulu konsonan untuk yang first. Ni yang first Yang first kat sini kawasan ni. So kita pun bulatkan untuk K sahaja. K, K, M, S, N. Ni adalah konsonan. Yang second hanyalah huruf K sahaja. Okey, hanyalah huruf K sahaja. Ni saya terpaksa padam balik jawapan ni. So banyak sangat. Serabut. Okey kad pertama kad pertama dia adalah huruf K sahaja, konsonan sahaja. So yang ni saya tikkan dulu. Ni saya letak dulu semua. Okey, saya letakkan. Dia baca macam ni lah. Okey, banyak banyak sangat. Sangat banyak. Tapi masalahnya bentuk dia berselang. Okey, nanti kita kira sama-sama lah. Lepas tu kita ada lagi satu, iaitu kad yang kedua bermula dengan huruf K. Kad kedua dia adalah huruf K. So kat sini bentuk dia menegak, kita baca dari segi menegak macam ni, K sahaja. K sahaja. Banyak sangat dia punya tanda right ni. Macam mana nak baca satu-satu banyak sangat ni. Jadi kita kira lah mana yang kosong. Kita baca yang warna kosong ni, X warna biru. Kan senang. X yang warna biru ni awak baca So ada berapa X yang warna biru ni? Sekejap saya tengok balik susunan ni betul ke tak? Betul. Okey lah ni. Macam bengkok sikit lah. Sekejap saya betulkan ni. Okey. Oops. Terlajak Saya rasa saya terlajak lah. Okay, tak apa. So kita kira lah warna biru ni. Sebab apa? Warna oren tu terlalu banyak sangat nak kira. Jadi saya pun kira lah warna biru ni. Maksudnya yang biru ni adalah kawasan kosong. Okey, yang biru ni adalah kawasan kosong. Jadi saya pun kira yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 kawasan kosong. Saya padam balik. Ada 24 kawasan kosong. Oops. 24 kawasan kosong. Oops. Okey, 24 kawasan kosong. Saya tulis kat tepi 24 kawasan kosong. Dan kita ada 72 tolak 24 72 tolak 24. Sebab kita nak jawapan. Kita ada 48 jawapan. Kita ada 48 jawapan. Tapi kalau awak tak nak buat kawasan kosong pun tak apa, tak ada masalah. Awak boleh kira satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebaris ni ada 8 lah. Okey. Sebaris tu ada 8. Dia baca 8, kemudian 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sampai sinilah 20. Lepas tu baca lagi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Dan sampai sini 30 lah. 30, 38, 40 dan 48. Sama je.
Kira satu-satu pun dapat 48. Sama Sama. So macam mana kaedah pun gunalah asalkan dapat kira. Asalkan dapat kira. Ingat atau ni maksudnya semua jawapan yang ditandakan tu adalah jawapan. Okey, semua jawapan yang ditandakan adalah jawapan. Bukan hanya sekadar apabila yang first jumpa yang second. Bukan Kalau first jumpa second maksudnya itu gunakan dan. Tapi kalau atau maksudnya sebaris untuk yang bulat ni maksudnya yes, jawapan dia sebaris jawapan. Yang untuk bulat sahajalah. Sebaris dengan satu lintang ni. Okey. Jadi bila ada 48 jawapan, kita pun tulis 48/72. So 48/72 kita dapat 2/3. Okey, pecahan dia makin kecil. Jadi di sinilah solution dia. Banyak kan? Kena buat design. Kalau tak buat design memang tak dapat. Okey, ni saya terpaksa padam balik sebab nota ni saya akan upload. Jadi mesti kena nampak kemas lah. Okey, saya harap awak boleh try tengok baliklah nanti macam mana nak buat ni. Jadi awak try je buat macam mana, awak try balik, buat balik dekat buku masing-masing macam mana nak buat jalan kerja tu. Dia tak ada jalan kerja, dia just nak design sahaja. Lepas tu awak conteng-conteng lah macam-macam supaya awak nampak macam mana proses nak buat tu. Okey, itu sajalah. Okey, jadi kita akan tamatkan kelas kita dan sebelum tu saya nak ambil kehadiran. Nasib baik tak lupa. Okey, ni link kehadiran untuk sesi yang kedua. Saya pun dah tak ada suara dah ni. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, bye. Assalamualaikum dan selamat malam.